hari ini kita belajar apa? Hari ini kita belajar apa? Okey, nanti sekejap lagi teacher akan bagi tahu apa yang kita nak belajar hari ini, okey? First of all, welcome to Prakatis online class. So today is the 19th session. Hari yang ke-19 dah kita besuk untuk PKPB ni. Okay, so today we will learn about Dinia and Science. For the Dinia, we will recap on 6 pillars of Iman and we will focus on belief in Qada and Qadar, the last one. Okay, and then we will learn the science which is about heat energy. Alright. But before that, can we recite doa before study? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ni'matak alaina min udha'ini rahmatika ya arhamar rahimin rabbi sholli amri wa yafqahu qawli Rabbi zidna ilma warzuqna open my heart so they will understand Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil alamin. Yaumiddin iyyaka maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Surah Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadra wa wada'na anka wizrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra Okay, very good. So Aisyah Humaira, this is your surah, right? Aisyah baca surah ni kan sekarang? Okay, this one is for surah Hafazan, which is surah Asy-Syams. Can we recite surah Asy-Syams 1 until 10? Tanya lagi dah sandwich. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was-samaa'i wa ma banaha wal-ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha قد أفلح من زكاها وقد خاب من
Okey, so ni 10 ayat, okey. Kita tahu ada lagi yang belum lancar, kena tengok lagi ejaan dia, kena tengok baru boleh baca, ada yang belum hafal kan. Okey. Alright, so today we learn about Surah Asy-Syams verse 11. Okay, yang ni pendek je, singkat je ayat dia. So insyaAllah senang nak ingat. Okay. Kazzabat. Kazzabat Samudu. Bitagwaha. Kazzabat Samudu. Bitagwaha. Kazzabat Samudu. Okey. Kita kepada 3 bahagian. Okey, yang pertama kazzabat. Kita ulang dulu. Kazzabat. Kazzabat Samudu. Okey. Sekali bitagwaha. Okey, yang pertama kazzabat. Okey, yang kedua Samudu. Bitagwaha. Okey, cuba bagian 1, 2 dan 3. Okey. Kazzabat Samudu bitagwaha. Okay, I want to hear Maya. Maya, can you recite the ayat first? Okay, one by one, okay? Okay, Maya, can you recite the first? Kazzabat. Very good. Okay, Zahid Huzaifi, can you recite the verse? Kazzabat Samudu bitagwaha. Okay, good. Cuma sebab kita berhenti-berhenti kan, sudah akan bunyi panjang sikit dekat du. Tapi sepatutnya du ni pendek je. Kazzabat Samudu bitagwaha. Okay, next. Asra, can you recite the verse? Kazzabat Samudu bitagwaha. Okay, good. We need to practice again. Okay, Naili, can you recite the verse? Kazzabat Samudu bitagwaha. Izara Khaira. Izara Khaira. Cuba Izara Khaira recite. Okay. Okay, try to recite the verse. Kazzabat. Okay. Samudu. I can hear you, Zara. Zara, lagi sekali. One more time, please. Kazzabat.
Okay, bagus. Okay. Ditawwaha. Ditawwaha. Cuba sebut. Di. Zara, kita tak dengar suara Zara. Kuat sikit. Oh, Kazabat Samudu bil ikut teacher Zara. Can you follow me? Okay, one more time. Kazzabat Samudu bitawwaha. Waha. Okay, good. Zara, now Umar Al-Faruq, can you recite the verse? Okay, bagus. Cuma the internet Faruq, teacher dengar putus-putus. Faruq, suara Faruq putus-putus. Okay, next one is Hafi. Boleh Hafi? Hafi, can you recite the verse? Okay, ada tak? Aisyah Humaira, can you recite the verse? Yes. Okay. Kazabat Samudu bitawwaha. Well done. Okay, Afira, can you recite the verse? Kazzabat. Teacher, Yes. teacher, Yes, Nelly. nak pergi toilet, Okay, you can go nak to the pergi toilet. toilet boleh? Okay, Nak come back here after berak. this, okay? Alright. Okay, Aisyah Humaira, Afira, follow me, okay? Kazzabat Kazabat Samudu Samudu bitawwaha. Bitawwaha. Okay, good. So everybody, last one, okay? Can you follow me? Kazzabat Kazabat Samudu Samudu bitawwaha. bitawwaha. Okay, nak kena ulang lagi ni tau. Semua orang kena ulang lagi sampai ingat sebab ayat ni pendek je. Sekejap je boleh ingat. Okay, let's go to the next one. So this is what we are going to learn about for today. Okay? we will learn about the Indian science, belief in Qadar and Qadar hit. Okay. Teacher, kita kena belajar sains ke hari ni? Of course, today is Friday, so we are going to learn science. Okay? Yang teacher bagi box tu. Yes, yang teacher bagi box tu nanti teacher akan Nanti kan teacher Hmm. akan ajar macam mana cara nak itu. Ya, betul. Macam Kita mana akan cara nak pasang. betul. Kita akan ajar nanti, okay? But the first one we will learn about diniyah, okay? Today we will focus on belief in qada and qadar. Tapi sebelum belajar qada and qadar, kita akan belajar dulu, recap dulu 6 pillars of iman. And then for the science, we will learn about heat energy. Okay, tenaga haba. Okay, 6 pillars of iman. Do you still remember 6 pillars of Yes. iman? Okay, what is Yes. the first pillar? Believe in Allah. Belief in Allah. Believe in Allah. Okay, yeah, the second one? Believe in In malaikat. malaikat. Yes, the third one?
Believe in kitab. Very good. The fourth pillar. Believe in Rasul. Believe in Rasul. How many Rasul do we have that we should know? 25 Rasul. Okay. The fifth pillar of Iman. What is it? Believe in Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah. Do we know when Yaumul Qiyamah will happen? Tahu tak? Tahu tak bila Yaumul Qiyamah akan datang? Bila hari kiamat akan jadi? Tahu tak? Betul Faruk? Faruk tahu? ke? Oh, hari kiamat. Hari kiamat kita tak tahu bila. Ramadan. Okay? Yaumul Qiyamah. Ramadan ke? Mana ada? Itu apa nuzul Quran Ramadan tu. Yaumul Qiyamah adalah hari kiamat. Kita tahu tak bila hari kiamat akan berlaku? Hari yang akan bergegar bumi, yang akan hancur semua bumi tu, kita tahu tak bila akan jadi? Kita tak tahu kan? Okay, the last one. Tahu masa depan kita. Yes, very good. Okay, the last one, the last pillar of Iman. What is it? Believe in. Believe in Qada and Qadar. Yes, believe in Qada and Qadar. That is what we are going to learn today. Teacher. Yes. Dan tadi. The always. Kenapa teacher tu? Teacher tu yang belakang tadi. Kenapa dengan yang ni? Kenapa kau? Rasul. Kayak dan Kenapa? tulis dah. Qada and Qadar. Qada and Qadar. Dia bahasa Arab tapi bila dimelayukan dia memang ejaan lain sikit. Okay, Qada and Qadar. Okay. Believe in Allah. So, ini adalah attributes of Allah. Siapa yang ciptakan kita? Allah. Allah. Siapa yang ciptakan bumi? Who made the earth? Allah. Allah. Okay, what else did Allah make? Allah created what? Earth. Earth. Lagi? Sun. Sun. Lagi? Animal. Animals. What else? Plant. Okay. Plant. Thing. Allah all things. So we should worship Allah. Okay, ingat lagi sifat Allah ada berapa? Worship tu kita kena sembah Allah, kita kena solat dengan Allah, kita kena ikut kata Allah, apa yang Allah suruh. Jangan taat pada Allah, okey? Mama? Ya, Maya nak tanya apa? Dia nak pergi toilet. Okey, boleh. Nanti datang balik ya. Alright. Siapa masih ingat ada berapa sifat Allah yang kita nyanyi? 20. Yes, 20 sifat Allah. Okay. Attributes of Allah. Okay, kalau names of Allah, berapa nama Allah yang ada? 99. 99. Very good. Okay, Asma. Okay, now believe in malaikat. Okay, believe in angels. Okay, Allah created many angels. Okay, teacher nak tanya, angels ni, malaikat ni ada lelaki perempuan tak? Ada boy and girl tak? Ada. Tak ada, very good. Okay, malaikat makan dan minum tidur tak? Tak. Tak, bagus. Okay, how many malaikat that we should know the names? 10. 10. Can we sing the song for a while? Yes. Okay. One, are you ready? Yes. Mari mengenal, okay? 1, 2, 3. Mari mengenal 10 malaikat cipta Allah daripada cahaya. Ianya juga bukan iman kedua. Mari bersama kita hafal dan Jibril, Mikail, Ridwan, Malik, Rakib, Israel, semuanya 10 malaikat kita hafal namanya. Okay, bagus. Kita tanya, which malaikat? Apa dia? Okay, malaikat apa yang jaga pintu syurga?
Malaikat apa jaga pintu syurga? Ridwan. Yes, malaikat Ya. Ridwan. Okey, malaikat apa yang hantar wahyu? Yang menyampaikan wahyu kepada Nabi? Ayah. Jibril. Jibril, very good. Okay, pandai. Alright. This is the divine books atau kitab Allah, okay? Ada berapa kitab Allah? Tiba-tiba cabut. Tak tahu dia cakap. 4. Oh, very good. Okay, adik kita pernah nyanyi lagu kan? Ingat tak lagu dia? Ingat. Okay, ingat. Can we sing the song? 4 kitab Allah, okay? 1, 2, 3. 4 Kitab Allah yang wajib diketahui. 4 kitab Allah kepada para nabi untuk disampaikan. Adanya Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Very good. Okay, pandai. Semua masih ingat lagu tu. Ingatkan dah lama school cuti tak ingat dah. Okay, good, good. Masih ingat, bagus. So ada 4 kitab Allah, okay? Okay, now this one is Rasul. Believe in Rasul. 25 Rasul. Yes, 25 Rasul. Let's see, okay, the Rasul name. Okay, 1. Okay, sambil tu kita nyanyilah 25 Rasul boleh? Okay. 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ibrahim, dan Ismail, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhirul anbiya Muhammad Mustafa. Zara panggil teacher ke? Ini belon tu. Ya, ya. Yes, Faruk? Aha. Teacher dah. Ya, Apa? Teacher. ya, ya. Teacher dah. Ya. Saya nak cakap. Sila cakap. Cepat. Sila. Apa? Hmm? Teacher dah cakap. Teacher. Ya. Ya. Ya, cakap cepat. Dia Apa dia? Sarah tengok cerita kartun kan? Hmm? Dia yang ada yang baru punya Angel on the Clock. Angel on the Clock. Okay, lepas tu? Masa dia nak tidur tu kan, tiba-tiba dia nampak macam fairy datang. Tiba-tiba Fairy? dia jumpa fairy datang. Oh, itu tengok kat mana tu? YouTube ke? Tak. Tak. Netflix. Ya. Ya, Maya. Tak. Dekat cerita Astro. Ya, Ada Astro. Okay, okay. Dia dah boleh lagi Dalam TV cakap. tu dia ada Netflix dengan YouTube. Papa beli. YouTube? YouTube ke YouTube? YouTube dengan Netflix. Oh, YouTube ke Netflix. Mana Faruk? Faruk nak tanya apa kat teacher tadi? Tidak. Dah bersiap lagi. Ridwan? Ha. Ridwan tu macam Rizwan je ayah Faruk. Betul. Nama sama kan? So nama ayah Faruk adalah nama malaikat. Macam juga Aisyah Safia. Adik Aisyah Safia nama dia Malik dan Mikael. Sama dengan nama malaikat. Kalau adik Zara nama apa? Isa. Sama macam nama prophet, nama nabi. Okay. Saya nak tanya. Ya, Maya? Ada ke Rasul Zakaria tu nama perempuan ke laki? Nama lelaki. Nabi semua boy, okay? Nabi semua lelaki. All are male. Okay, tidak ada nabi yang perempuan. Syarat nak jadi nabi yang Allah pilih adalah nabi itu seorang lelaki.
Yaumul Qiyamah. Okey, Cakap tu nak cakap kejap. ya. Apa dia? Cepat, faster. Fairy kan ni terbang. Lepas tu tiba-tiba bulu kapak dia terjatuh ke atas Bulu limau kapak ke dia. bulu kepak? Kapak ke kepak? Kepak. Kepak, okey. Kepak. Okay, so this is Yaumul Qiyamah. Dia nak cerita Yaumul Qiyamah kita pernah belajar. Surah apa berkait dengan Lepas tu dia bawa, Yaumul lepas Qiyamah? tu kan fairy tu dia bawa angel dekat jam. Dia bawa kat jam. Okey. Tempat tu memang betul. Surah apa yang ada berkait dengan hari kiamat? Siapa ingat? Berkait dengan goncang. Ada tak? Tak ingat? Okay. Okay, this is what we are going to learn today, okay? Believe in Qada and Qadar. yes, Qada and Qadar. Okay. Apa itu Qada and Qadar? Pernah dengar tak Qada and Qadar? Apa yang kiamat tadi? Tadi Yaumul Qiyamah kan pillar of iman yang kelima. Believe in Allah, believe in malaikat, believe in kitab, rasul, Yaumul Qiyamah and Qada and Qadar. Am into being and what will happen to it after what he then brought them into. Apa dia ni? Panjang cerita dia ni. Dia kata kat sini believe in Qada and Qadar. Yang pertama kita kena tahu Qada tu apa, Qadar tu apa. Kenapa kita kena percaya pada Qada dan Qadar? Apa jadi kalau kita tak percaya pada Qada dan Qadar? Tak tahu. Believe in iman wajib tak untuk kita tahu, untuk kita belajar dan untuk kita ikut. Ya, kita kena beriman walaupun kita tak nampak Allah, kita kena percaya pada Allah yang Allah itu wujud. Kalau walaupun kita tak pernah nampak malaikat, pernah tengok tak malaikat? Cuba raise up your hand. Siapa pernah nampak malaikat? Saya pernah. pernah. So tak ada siapa pernah nampak, hanya Rasul dan Nabi je yang pernah jumpa malaikat. So kita tak pernah tengok, tapi kita kena percaya bahawa malaikat itu wujud. Malaikat itu ada, Allah dah ciptakan malaikat. Okey, siapa pernah jumpa dengan Nabi-Nabi, Rasul-Rasul? Siapa pernah tengok? Siapa pernah bercakap dengan Rasul? Kita tak pernah jumpa sebab semua Nabi dah pun meninggal. Tapi kita kena percaya yang Nabi itu Malaikat tu tak ada. Okey, lagi satu. Kitab. Kitab Allah ada 4 tadi kan, tapi tinggal satu je yang terakhir, yang betul. Okey, iaitu kitab apa yang kita tengah baca sekarang? Al-Quran. Kitab Al-Quran. Okey. So kitab Al-Quran. Okey, tapi lepas tu Yaumul Qiyamah. Kita belajar believe in iman, ada lagi satu nama dia. Okey, iman ada satu lagi nama dia percaya kepada hari kiamat. Tapi kita pernah tak lalui hari kiamat? Saya duduk sini. Kita pernah nampak tak hari kiamat berlaku? Tak pernah. Tapi kita kena percaya tak yang hari kiamat itu wujud? kena. Ya, kita kena percaya yang satu hari nanti akan berlaku hari kiamat. Okey, contoh yang ni pula, believe in Qada and Qadar. Kita nampak tak apa tu Qada and Qadar? Kita boleh pegang tak Qada and Qadar tu? Hello? Tahu tak? Kita tak tahu kan? Tapi kita kena percaya yang apa itu Qada and Qadar. So hari ni kita nak belajar apa itu Qada dan Qadar. So maksudnya Qada and Qadar ni maksud kita kena percaya bahawa semua benda yang berlaku dalam dunia ni ya, alamak apa dia? Al-Qamar tu apa? Al-Qamar. Al-Qamar tu nama surah. Okey, sekejap teacher tengok ke atas ni. Okey. Alright, so maksudnya believe in Qada and Qadar ni maksudnya kita kena percaya bahawa semua apa yang berlaku dekat dalam dunia ni, berlaku dekat diri kita, semuanya adalah kehendak Allah. Siapa? Allah. Siapa yang izinkan semua ni jadi? Siapa yang buat semua ni jadi? Allah. So kita kena percaya semua benda yang jadi ni adalah Allah yang buat, Allah yang tentukan, Allah yang Dia tak nak guna ni. Contohnya, okey. Contoh sebelum ni, kita ada tak bumi sebelum ni?
ada. Sebelum bumi tu, sebelum ni bumi tu tak ada, tapi Allah yang jadikan bumi. Allah yang wujudkan bumi, Allah yang ciptakan bumi. Akhirnya bumi tu ada. Okey, Afira ada tak sebelum ni? Ada. Dulu Afira ada tak? Tak ada. Tapi tiba-tiba Afira ada. Afira pun lahir kat dunia. Siapa yang lahirkan Afira? Siapa yang membuatkan Afira wujud kat dunia ni? Siapa yang ciptakan Afira? Allah. Okey. So maksudnya bila sesuatu yang terjadi kat dalam dunia ni, kalau dulu tak ada tiba-tiba jadi ada, itu semua adalah Allah yang buat. Allah yang cipta, Allah yang ciptakan. Okay, he then brought them into existence. Okay, semuanya Allah yang buat, tentukan. Verily we have created all things with qadar. Maksudnya Allah yang ciptakan semua benda ni. Yes. Zara ada batuk waktu malam tapi tapi kan teacher Zat mama cakap dah pergi dekat klinik doktor cakap kena ataskan bantal. Oh, kena tinggikan bantal masa tidur. Okey, ikut arahan doktor. Okey, kalau nak cepat sihat kena ikut arahan doktor. Doktor pesan macam tu kena buat macam tu. Bagi dia tak datuk. Okey, Tak betul. batuk. Yes, follow arahan doktor. Okay? Batuk waktu pagi. Minum air, makan ubat, rehat cukup-cukup. Okey. Jom kita tengok. Please teacher, I want to drink water. Okay, go and drink water and then come back here, okay? Alright, believe in qada. Okay, al-qada. Al-qada ni maksudnya apa? Maksudnya, dengar betul-betul. Ni susah ni nak faham ni. Okay, teacher nak cuba mudahkan. Okay, believe in qada. Kan tadi kita kata believe in qada and qadar. So, qada itu maksudnya semua benda believe that everything that happens in this universe happens by the will and decree of Allah. Maksudnya semua apa yang terjadi kat dalam dunia ni Allah yang tentukan. Allah yang nak, Allah yang buat. Okey, itu qada. Maksudnya tak boleh ubah kan. Okey, believe in al-qadar maksudnya semua benda ni adalah perancangan Allah. Allah yang plan semua benda. Okey, contoh apa yang kita nampak, apa yang kita tahu, kita kena percaya. Contoh kan? Okey. Contoh. Okay, now can you see a tree? Boleh nampak pokok tak? So pokok tu ada tak? Pokok tu warna apa? Pokok tu warna green. Hijau. Daun dia warna green. So kita percaya tak pokok tu ada? Percaya? Okay, percaya. So apa yang kita nampak itu semua Allah buat kan? Okay, satu lagi. Tapi qadar tu apa? Al-qadar ni maksudnya benda yang Allah dah rancang. Memang Allah kata Allah nak buat. Allah nak buat tapi bila qada ni Allah dah buat. Okey? Okey, contoh kalau macam malaikat. Kita nampak tak malaikat tadi? Tak nampak tapi kita kena percaya. So itu adalah qada dan qadar. Dia datang serentak macam tu. Kita kena faham dua-dua ni. Okey. Your level is okay. Okay, kita fokus pada yang lain. Yang penting kita tahu qada and qadar ni maksudnya takdirmu beram. Yes, takdir ataupun qadar tadi. Okay, qada and qadar ni okay, kena ingat okay, ada dua. Takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir relatif qada and qadar. Cannot be changed. Okay, ada dua jenis takdir. Masa tak ada. Takdir ni maksudnya kehendak Allah. Allah yang dah tentukan semua benda. Okey, kehendak Allah, perancangan Allah, kita serahkan pada Allah. Dan takdir ni, selalu kita sebut kataan takdir kan, qadar. Okey, takdir ni ada dua jenis. Two types of takdir. So the first one is takdir mubram and the second one is takdir mu'allaq. Mubram and mu'allaq. Lagi sekali takdir mubram and takdir mu'allaq. Okay. Kita fokus yang mubram dulu. Takdir mubram. Takdir mubram ni Apa teacher? ini adalah bahasa Arab. Teacher nak bagi tahu lah ni apa itu takdir mubram. So dengar betul-betul okey. Takdir mubram maksudnya fokus.
Okay, listen to me, okay? Takdir mubram maksud dia apa yang Allah dah tetapkan, Allah dah tentukan. Kita tak boleh nak ubah lagi. Contoh, nak contoh tak? Okey, contoh takdir mubram. Siapa dekat sini dia lahir sebagai girl? Raise up your hand. Okey, girl. Siapa dekat kelas Pratafis dia lahir sebagai boy? Raise up your hand. Ada tak boy? Ada. Okey. So boy dengan girl. Teacher nak tanya, awak boleh ubah tak? Tak naklah jadi boy, nak jadi girl. Tak nak. Faruk kata tak naklah jadi boy. Boy tak naklah. Nak pakai tudung lah cantik. Boleh tak Faruk? Umar Faruk boleh? Tak boleh. So kita tak boleh ubah sebab Allah dah jadikan kita takdir mubram kita adalah sebagai seorang lelaki ataupun seorang perempuan. Teacher Zah. Ya. Dah suka boleh masak-masak. Apa dia? Dah nak main masak-masak. Dah suka main masak-masak. Okey, tak apa. Main nanti nanti belajar dulu. Okey, fokus on learning dulu. Okey, waktu belajar. Okey, nak lagi contoh takdir mubram tak? Contoh lagi. Okey, Aisyah Humaira. For example, Aisyah tak nak duduk dekat rumah dengan ibu. Aisyah tak naklah jadi anak ibu. Aisyah nak jadi anak siapa Anak macam anak ibu Afira. Aisyah tak nak ibu Ica. Ica tak nak ibu Ica, Ica nak jadi anak ibu Afira. Boleh? Boleh tak tukar macam tak naklah lahir kat rumah ni. Boleh tak Aisyah? Tak boleh. Tak boleh sebab Allah dah takdirkan kita adalah anak mama dengan papa masing-masing. Kita okey, Zahid tak nak siapa? Boleh Zahid? Zahid tak naklah duduk dengan Umi. Zahid tak nak jadi anak Umi. Boleh Zahid? Boleh tak Zahid? Zahid tak nak jadi anak Umi. Boleh tak? Tak boleh sebab Allah dah takdirkan kita lahir sebagai anak mama papa kita, bonda ayahanda dengan umi ibu kita. So kita tak boleh ubah, okey? Munir. Zahid kata tak naklah ada Munir, tak nak jadi abang Munir. Tak nak ada Munir. Boleh? Tak boleh sebab Allah dah takdirkan itu semua. Sama juga macam kita nak meninggal, nak mati. Allah kata ada orang ni dia masa dia baby dia akan mati. Ada orang ni dah tua pun baru mati. Sama. So takdir mubram ni maksudnya takdir ketentuan Allah yang kita tak boleh ubah sampai bila-bila, sampai kita meninggal. Allah dah tentukan, okey? Siapa nak tanya teacher tu? Teacher nak berak. Okey, boleh. Nanti datang balik ya. Yes. Okey, tanya. Apa maksud takdir mubram? Tanya teacher takdir mubram. Yang teacher bagi contoh tadilah. Okey, dengar betul-betul. Okey, teacher cakap last one. Okey. Takdir mubram adalah takdir ketentuan Allah. Allah dah tentukan untuk kita. Kita tak boleh nak ubah. Cannot be changed. We cannot change anything. Contoh kalau kita lahir jadi girl, kita tak boleh ubah jadi boy. Kita kata tak naklah jadi girl kena pakai tudung. Kita nak jadi boy, tak payah pakai tudung. So boleh tak macam tu? Tak boleh. So tak boleh. Lepas tu kan, contoh yang lain teacher bagi takdir mubram adalah mati. Contohnya, ada orang yang Allah kata masa dia baby dia akan mati. Tapi dia kata tak naklah masa baby mati. Kita nak nanti dah besar baru mati. Boleh tak macam tu minta dengan Allah tak nak mati? Tak boleh sebab Allah dah tentukan kita akan mati. Semua orang kena mati. Cuma waktu bila mati tu Allah je yang tahu. So faham tak? Takdir mubram ni apa yang Allah dah tentukan. Kita tak tahu masa depan kita macam mana. Ya betul. Kita tak tahu. Meninggal dunia, death. Okay. Kenapa yang takdir dengan takdir mubram, takdir mu'allaq tu dia ada kotak kat belakang dia kosong tu? Tak ada apa. Saja je kotak tu. Dia buat corak je. Okay. So, next one. Kita pergi pada takdir mu'allaq. Okay. Takdir mu'allaq.
So itu adalah contoh tadi. Banyak lagi takdir mubram sebenarnya. Contoh kita bagi sekejap lagi. Takdir mu'allaq adalah takdir yang berkaitan dengan usaha kita. Kita ada effort, kita berusaha, so akan ada adalah hasil dia. So takdir mu'allaq ni masih boleh berubah. Kita boleh ubah takdir yang mu'allaq ni. Takdir mubram boleh ubah tak tadi? Boleh ubah tak takdir mubram yang pertama tadi? Tak boleh. Kalau takdir mu'allaq boleh ubah tak? Takdir mu'allaq boleh ubah. Okey, boleh ubah. Contoh. Okey, ada orang dia pergi school tapi dia tak pandai. Dia duduk rumah tapi dia tak pandai. Dia nak jadi pandai. Boleh tak dia jadi pandai? Boleh. Macam mana nak jadi pandai? Kena pergi sekolah belajar dengan teacher. Kena rajin belajar. Belajar baru boleh jadi pandai. Okey, ada orang dia lahir sebagai orang miskin. Okey, ada orang dia lahir jadi miskin tapi dia nak jadi kaya. Boleh tak dia jadi kaya? Can he be rich? Macam mana nak jadi kaya? Kena buat apa? Kena berusaha, kena berikhtiar. Okey, kena kerja, kena belajar, kena tahu. Okey, barulah dia boleh jadi kaya. Kalau dia duduk je rumah tidur bangun tengok TV, boleh jadi kaya tak? Tak boleh. So takdir mu'allaq ni adalah takdir berkait dengan usaha kita. Kalau nak cantik, kena usaha. Kalau kita nak pandai, kena usaha, belajar. Kalau kita nak kenyang, okey, contoh kalau kita lapar. Okey, kita lapar. Kena buat apa kalau lapar? Usaha pergi dapur, cari makanan, makan, suap, baca doa. So jadi kenyang, akhirnya kenyang. Kalau kita sakit, apa jadi? Kalau takdir mu'allaq kita sakit, nak buat macam mana? Kita bagi ubat. Kita makan ubat ataupun kita jumpa doktor dulu. Akhirnya baru sihat. So takdir mu'allaq ni adalah takdir yang boleh kita ubah. Berdasarkan apa yang kita usahakan, minta doa dengan Allah, nanti Allah akan bantu kita. Okay, let's see the next one. Who is this? Atin Zara, Icha, Maria, Aisyah, Safia, Izawan, Naili. Ini semua adalah Pratafis tahun ni, kelas kita. Okey. Kalau kita nak jadi pandai semua, kita kena buat apa tadi? Kita kena pergi school, belajar, tengok pakai baju jubah cantik-cantik macam ni, pakai topi. So boleh berjaya, nanti jadi pandai, okey? Okey, sebab datang school. Okey, ini adalah takdir mu'allaq yang boleh diubah. Dulu awak pandai menulis tak? Tak. Dia random je, tak apa. Okey. Dulu tak pandai, sekarang dah pandai? Cuba bayangkan kalau dulu tak pernah datang school, tak nak belajar, mama nak ajar pun tak nak ajar, tak nak belajar, nak tengok TV je, boleh jadi pandai tak? Tak boleh. So ini adalah takdir mu'allaq. Kalau nak pandai kena belajar. Nak cantik kena usaha. Nak kaya kena bekerja. Nak jadi baik kena usaha jadi baik. Minta doa dengan Allah. Nak jadi apa-apa pun kena usaha. Okay, cuba tengok ni gambar siapa ni? What happened on the back? Demam. Demam, sakit. Tapi boleh dia akan sakit sampai bila-bila ke ataupun dia boleh jadi baik? Boleh jadi baik. Macam mana cara dia? Makan ubat jumpa doktor. Makan ubat jumpa doktor. Okey, cuba tengok ni dua orang ni. Look at this one. Ada apa kat luar sekeliling dia tu? COVID-19 coronavirus. Okey, dia boleh dapat COVID-19 tak kalau dia keluar ke apa ke? Dia boleh lari tak daripada COVID-19? Boleh. Macam mana dia nak lari daripada COVID-19, tak nak kena COVID-19? COVID-19 ni banyak tapi kita tak nampak. Ya betul, kita tak nampak. Sebab COVID-19 kecil. COVID-19 tak tahu kecil ke besar, tak nampak pun dia.
Okay, so kita boleh ubah. Kita tak boleh kata COVID-19 banyaklah sekarang, kita tak boleh nak lari dah. COVID-19 memang ada. Sentiasa ada. So kita akan sakit nanti. Siapa nak sakit? Tak nak kan? So kalau kita tak nak sakit, kita kena usaha jangan cari sakit. Jangan pergi tempat yang boleh menyebabkan ada COVID-19 berjangkit pada kita. Jangan So, pergi tempat sesak. jangan pergi tempat sesak, jangan sembang dekat-dekat, okay? So kita kena usaha supaya tak sakit, kita kena jaga kesihatan kita. Alright, next one. Gambar apa ni? Bunga. Duit. Ya, duit. Ya Farouk? Apa ni? Coronavirus kalau Kalau apa? Duit apa benda? Kenapa satu shilling tu dia tak ada macam selang, macam ada garis-garis macam yang satu lagi tu, satu lagi sen. Dia duit lain kot. Ada duit yang tak ada garis, ada duit yang ada garis, ataupun dia tak nak lukis. Duit yang ada garis tu, duit lama, duit yang tak ada garis tu duit baru. Juga kan? Ini kartun je, tak ada nombor pun kat situ. Okay. So kalau kita Duit tu tipu je. ya, betul, duit tipu je. Okay, ni adalah kalau nak kaya, kalau nak banyak duit, nak banyak harta, kita kena usaha, kena bekerja, kena cari rezeki yang halal dan berkat. Okay, next one. Gambar apa ni yang last sekali? Kahwin. Gambar kahwin. Okay, memang Allah dah tentukan kita punya jodoh. Tapi untuk dapatkan jodoh yang baik, untuk kahwin, untuk dapat orang yang baik, kita kena usahalah kita jadi baik. Kita kena doa untuk dapat yang baik. Cari orang yang baik. Okay, mama dengan papa baik tak? Baik. Mama dengan papa baik. Sebab mama dulu jadi orang baik untuk dapat papa yang baik. Macam itulah. So dia usaha untuk dapatkan yang baik. Okay? Alright, this one. Ini adalah takdir mu'allaq. Takdir mubram. Takdir mubram ni yang tak boleh ubah. Contoh kalau kita mati. Kita nak mati. Meninggal dunia. Dead. Okay. Kita boleh minta tak dengan Allah? Janganlah ya Allah. Janganlah, tak nak mati, takut. Tak boleh. Tapi kita boleh usaha. Kita boleh usaha supaya kita meninggal dalam keadaan yang baik. Husnul Khatimah. Husnul Khatimah. Okey, kita nak meninggal dalam keadaan yang baik. Apa? Husnul Khatimah maksudnya dalam keadaan yang baik. Okey, sebaik-baik penghujung dalam kehidupan kita. Kita nak meninggal, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca syahadah. Okey. Ini apa bumi ni? Ini adalah gambar bumi. Kita buat gambar bumi dah sakit, bumi nak meletup. So maksudnya bila bumi dah meletup itu hari apa nama dia? Kiamat. Yes, hari kiamat. Kita boleh ubah tak hari kiamat untuk kita kata tak payahlah jadi hari kiamat, takutlah. Boleh tak? Boleh. Kenapa hari kiamat bila orang meninggal kita kena siram? Kita kena Yelah, siram. kita tanda hormat. Yalah. Tanda hormat, bagi sejuk kat dalam. Kita baca doa. Itu adalah itulah. Okey, tapi kita kat rumah pun boleh juga. Okey, baca doa, bagi doa kalau orang meninggal supaya dia selamat dalam alam kubur. Okey, ni boy and girl. Kita boleh ubah tak nak jadi girl, tak nak jadi boy? Kita tak boleh ubah. Ini semua tak boleh ubah. Ni adalah takdir. Okey, apa yang Allah dah tentukan. Okey. So, ni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita nak belajar sains pula. Okay, the messenger of Allah cakap, Nabi Muhammad kata, a person is not a Muslim until he believe in qadar. Its good and its evil consequences until he knows that whatever happened to him would have never missed him and what did happen to him would never have occurred. Ya, teacher nak terangkan ni. Ya. Teacher, bila nak habis? Kita nak habislah ni sikit lagi untuk
untuk dini nak masuk Lagi sains berapa pula. page je? Kita tak sure, kita kena tengok sebab sini dia tak tulis number page. Okay, number slide. Susah kan belajar belief in encoder kan? Kena sabar ya. Okay. Ali dah mengantuk dah. Tak tidur ke semalam? Ayo. Kena tidur cukup-cukup lah kan hari ni ada kelas. Tidur. Kan hari ni ada kelas, so semalam kena tidur awal. Dara pergi makan kat kedai. Lepas tu Dara mengantuk sangat. Isa masih tak mengantuk lagi. Dara Okey. dah tidur je. Tak biasa duduk sini. Mengantuk sangat. Okay, boleh kita sambung Okay, ni tengok sini. Dia kata seorang Islam, orang yang Islam tu, orang agama Islam, dia kena percaya pada qada and qadar. Okay, tak kisahlah qada and qadar tu baik ke, buruk ke, apa yang Allah bagi pada kita, musibah-musibah, semua benda buruk jadi pada kita ke, kita kena percaya. Okay, ingat, kalau Allah dah kata benda tu akan jadi pada kita, so kita kena terima. Kalau Allah kata benda tu tak akan jadi pada kita, orang jahat nak buat apa-apa kat kita pun, kalau Allah kata tak akan jadi, so tak akan jadi. Okay? So kita kena ingat. Kalau awak cakap Berapa kes semalam? New cases. macam ni lah. New cases. How many new cases semalam? Yesterday. 900 and 35. Dan cerita berita ke? Yeah, this one is 900. Tapi kenapa Selangor paling banyak? Selangor paling banyak. Cici pun tak tahu macam mana datang ada dekat Selangor ni. Okey. Selangor. Dia kata Selangor. Sikit je. Selangor kampung ibu. Tengok dah berapa ribu tu. 12,000. Kau kena Okey. berapa? Mana? Yang paling banyak adalah di Selangor 161. Kalau di Sabah Sarawak pula berlaku dekat Sabah 326 cases. Okay. So banyak tapi sebagai seorang Muslim, Lagi Selangor. betul banyak kan? Polis. So COVID-19 lagi siapa? Ya, kenapa? What happened? Okay, COVID-19 terjadi ni siapa yang buat COVID-19? Yes. Yang datang ke COVID-19 ni adalah Allah. Allah nak uji kita. Ada orang bila kena COVID-19 dia marah pada Allah. Dia tak nak terima hakikat. Ada orang bila dia kena COVID-19, dia positif COVID-19, akhirnya dia makin dekat dengan Allah. Semalam kita dengar perkongsian Prof Muhaya dengan Alif Sata. Penyanyi Alif Sata tu dia cerita macam mana kehidupan dia lepas dia dapat COVID-19, kena COVID-19 positif. Okey, cuba tengok sebelum ni. Masa COVID-19 ramai orang tak boleh pergi kerja, ramai orang tak boleh pergi school. Tapi ada orang dia terima benda tu dan dia banyakkan berdoa, banyak solat dengan Allah, minta doa dengan Allah. Ada orang dia marah Allah sebab buatkan kita tak boleh pergi school. So kita tengok kita ni yang mana? Kita dekat dengan Allah ke Allah? Ya Hafiz. Kenapa Kuala Kampung lagi banyak dari Sabah? Kuala Kampung? Mana Kuala Kampung? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur 5,249 jumlah terkumpul. Mana dia tak nampak? This one. Siapa Tapi semalam ada 59 kes. banyak teacher. Banyak. Semalam tak ada kes kat Melaka. Okey. Saya banyak. Nampak tak? Okay, ni adalah doa kita nak minta perlindungan daripada wabak COVID-19. Yang ni sebelum kita sekolah kita pernah baca, kita pernah belajar dulu. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Cuba baca, ingat tak? Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Okay, one more time. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai was samiul alim. Okey, betul. Okey, ini adalah doa kalau kita nak minta supaya kita selamat daripada bahaya. Sebab kita minta kepada Allah jangan bagi apa-apa yang bahaya yang menyusahkan kita. Sebab Allah itu Maha mendengar, Maha mengetahui. Yes? Ya, ni dia. Ya? Siapa tu? Ya, I'm here. Aileen nak tanya boleh? Okey, Naila. Adik Naila, adik saya tu dah kena penyakit demam. So dia dah lepas dari hospital, so dia dah balik dah. So dia tak tambah balik yang kuat, dia masuk kuat. Alhamdulillah, Naila dah sihat. Sekarang dah balik rumah. Naila. Ya, Naila tu adik Naila. Okey, teacher nak ajar doa baru, doa yang baru. Siapa nak sayang dia nak baca doa? Naili. Allahumma inna Allahumma a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min syai'in Okey, ikut teacher okey? Tak boleh baca. Okey, ikut teacher okey? Okey, are you ready class? Class. Okey. So, Naili dah tahu dalam doa ni. Okey, tak apa. Kalau dah tahu tak apa. Kalau belum tahu kita belajar okey. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Okey. Ada apa kelas? Saya dah tahu. Okey, tak apa. Kalau dah tahu alhamdulillah. Daripada aku berlindung denganmu dari penyakit sopok, penyakit gila, penyakit kusta dan daripada segala penyakit berbahaya yang lain. Alhamdulillah, pandai. Okey, last one. Teacher akan baca, awak follow teacher tau. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wa min sayyi'il asqam. Okey, teacher ada satu mana? Yang ni doa Selamat dari wabak corona. okey, bagus. So teacher akan pasang dia, dengar ya. Cara boleh dengar Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Allahumma inni a'udzu bika minal barasi wal jununi
والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام اللهم إني أعوذ بك من البرص. Okay. So ini adalah doa yang kita boleh Kenapa baca. Zeva dengar dia macam loading sikit? Oh, sebab internet kot. Tapi boleh cari dekat YouTube, okey, lagu ni. Okey. Tapi internet masih ada lagi je. Patut suara dah tak sekat-sekat. Oh ya ke? Tersekat-sekat kesiannya. Alah, sayangnya internet tersekat. Dari internet. Okey. Naili. Ini adalah doa untuk selamat daripada coronavirus. So kalau kita nak selamat, tak nak sakit, kita kena baca selalu doa ni, minta doa dengan Allah supaya kita selamat. Baca dengan mama. Ya, bagus. Baca setiap solat, okey? Naili. Okay, so kita dah habis untuk Dinia. Okay, everybody. Bagus Maya. Okay. Cuba tarik nafas. Kita dah penat belajar banyak tadi kan? Okay. Breathe in. Out. Okay, one more time. Breathe in. Breathe out. 5 little fingers. Apa ni? Cakap besar. 4 little fingers. Dekat tangan. Fly. 3 little fingers. Meow. 2 little fingers. Itu. 1 little finger. Okay, so kita dah habis. Kita dah habis belajar dunia. Sekarang kita nak belajar sains. Do you want to study science? Yes. Selesai. Good. Okay, so this is science. Okay, kita akan belajar tentang heat energy. Okay, kalau mengantuk, Science. kalau penat, kalau pening, pergi basuh muka, baca doa, datang sini balik, ambil wuduk, okay? Ambil wuduk, datang sini balik. Okay, gambar apa tu? Kita belum. Tak tahu. Matahari dah nampak. Matahari pun lah. Wah, beras ke? Matahari. Okay, at the end of the At the session, end of little children would be able to. be able to Okay, hari ni kita akan belajar macam mana energi tu learn terjadi. how Macam mana electrical gadget can heat produce heat. energy. And also understand that we can measure heat using thermometer, classify between hot and cold items. Teacher, kenapa kat belakang teacher tu ada sunrise? Sunrise ataupun sunset, sebab hari ni kita nak belajar tentang heat. Heat tu adalah haba, tenaga yang panas. So datang dari mana? Apa yang boleh bagi kita rasa panas? Oh, panas. Matahari. Salah satunya adalah matahari. Sebab tu teacher pasal background teacher adalah sun. Okay? Okay. Dari mana cahaya tu datang? Panas dah pegang. Where does the light come from? Mana? Oh, dan dekat situ. Dekat Energy. belakang tulisan tu. Light. Kat mana cahaya boleh datang? Datang dari mana Tu cahaya? dekat belakang tulisan tu. Dengan tulisan. Matahari. Contohnya daripada matahari. Lagi apa lagi yang keluarkan cahaya? Oh, lampu. Yes, lampu lagi. Panas. Kalau birthday ada cahaya tak masa birthday? Awak tiup apa? Lilin, candle. Okay, teacher nak tanya. If you stay near to those sources for a long time, what do you feel? Kalau duduk lama-lama dekat cahaya tadi, dekat lampu, dekat matahari, apa rasa? Panas. Panas. Kenapa rasa panas? Sebab Sebab apa? Sebab tadi semua cahaya ni dia akan menghasilkan haba, heat. Okey, dia menghasilkan panas, haba.
Okey. Cuba teacher nak tanya. Heat tu boleh kita ukur tak? Boleh kita kira tak panas tu macam mana? Panas tu banyak ke? Panas tu sikit ke? Lagi panas. Boleh kira tak? Kita boleh ukur Pernah tak panas pegang tu? tau sikit-sikit dah pernah pegang. Ha. Kalau contoh iron tu, setrika tu, kita boleh rasa tak panas dia? Kita boleh kira tak? Teacher Zah. Kita boleh kira kepanasan, okey? Sebab ada heat energy. Yes. Ya. Ya. Siapa tu? Dah nak cakap macam ni kan masa aku pegang laptop kan. Lepas tu macam panas ada elektrik. Betul. Panas sebab dia keluarkan heat energy. So kalau kita nak kira panas tu kita kena guna apa? Kita kena guna apa? Ya Farouk? Berak. Oh go quickly. Jangan berak kat situ nanti bahaya. Busuk, nanti basuh. Okay, go to the toilet. Ya Farouk. Nanti terbakar Pak iron tu. Okay. So kalau kita nak kira heat, okay, kita kena guna termometer. Okay. Pernah tengok tak benda ni? Pernah tengok tak benda ni? Pernah. Okay. Apa nama dia? Allah tak nampak. Okay, sorry. Okay, nampak tak? Nampak. Okay, this one we call as thermometer. Okay, ada dalam awak punya kotak saintis kit. Siapa yang dah ambil kotak ni? Tak nampak. Siapa dah ambil kotak ni? Tak nampak. Tak nampak. Okay, nampak tak? Dia macam nampak. Kita kena sorok dia. Dah tak nampak sekali pun tak tinggi sikit. Dah tak nampak. Tinggi Nampak tak? Liter kali. Yes, liter kali saintis kit. Okay, awak punya ni siapa belum ambil ada kat school. Okay, nanti boleh datang ambil kat school. So dalam ni akan ada thermometer. Tak ingat tu. Okay, thermometer ni kita guna untuk apa? Kita guna thermometer untuk kira temperature, suhu kita, suhu badan, suhu air, suhu apa-apa suhu, okey? So betul, ada. Okey, tengok. Termometer nama dia termo sebab termo tu maksud dia heat. Meter adalah untuk ukur, nak ukur suhu. Yes. Ya Hafi. Yes, dengar tak suara kita? Hafi tak ada? Dengar? Ada. Okey, alhamdulillah nanti boleh buat eksperimen. Okey, ni tanya. tanya apa? Teacher. Ya. Teacher Ada cincin. Ada cincin. Ada memang hebat. Okey. Teacher ada yang purple punya tu kan? Ya, dekat school ada yang purple macam ni. Dekat rumah ada yang mana? Siapa ada kat rumah ni untuk baby? Biasanya baby. Siapa ada kat macam ni kat rumah? Kalau pergi kedai dia ada yang macam ni. Kalau pergi hospital dia ada yang macam ni. Macam plastik tu sikit. Yang ni dia boleh guna untuk kira suhu animal. Yang kat bawah nampak tak tikus tu? Nampak tak? Okay, so Ada ini kok adalah Mak boleh tikus? ada kalau dekat Makmal saintis boleh buat. Teacher. Apa dia? Aku tanya yang warna merah tu sebenarnya dia racun kan? Mana merah? Merah apa? Yang belakang. Ni. Belakang. Yang ni ke? Belakang. Bukan. Yang tu yang warna merah tu racun. Oh, bukan. Dia adalah mercury. Mercury kat dalam tu. Nanti dia akan tunjuk. Okey, sekejap lagi. Okey, this is heat Yang transfer. tu racun. Nanti kita bagi tahu. Nanti kita cakap. Okey, heat transfer. Siapa tu? What happened? Apa yang bunyi tu? Tak ingat liter kali. Nanti kita dengar bunyi apa tu. Okey, ini adalah contoh heat transfer. So, transfer dia
ada macam-macam. Ada dari tempat yang panas dia akan pergi ke tempat yang sejuk. Kalau kita masak. Ini adalah contoh heat transfer. Heat haba tadi yang panas tu dia akan bertukar. Okey, dari panas dia akan jadi sejuk. Okey, dari tak panas dia akan jadi panas. Kalau kita masak air, mula-mula air tu panas tak? Panas. Masa kita masak air, air tu tak panas, air sejuk. Bila kita dah panas, lama-lama dia akan jadi apa? Bila kita dah masak dia, dia jadi panas sebab energi dia, heat dia dah datang, dah dapat energi, heat energy, okey? Dia dah panas. Okey. So kalau ais, masa dia duduk dalam peti ais, dia sejuk tak? Sejuk. Bila kita dah letak kat luar lama-lama dia cair, apa jadi? Dia cair. Sebab ada api. Dia cair. Yes, betul. Lama-lama dia tak jadi panas. So inilah maksudnya dia nak cakap heat itu adalah energi yang boleh bergerak daripada objek yang panas kepada objek yang sejuk. Okey, dia tak bergerak dari sejuk ke panas, dia pergi dari panas ke sejuk. Okey. Cuba tengok gambar ni. Hot. Contoh masa cold adalah kita buat apa ni? Kat mana ni? No. Ya, musim salji kita akan rasa sejuk. Yang ni tengah main dekat pasir ni, dia buat istana pasir nanti. Dia nampak matahari. So this is hot, masa panas. Ni. Tadi aku tanya warna merah kat dalam ni racun ke apa kan? Okey. Mula objek. Warmer objek. Okey. Nama benda dekat dalam ni adalah, okey, teacher akan tulis nama dia, okey? Nama dia adalah Mercury. Mercury. Yes, yang kat dalam ni Mercury. Dia akan jadi, kalau macam contoh kan, bila panas, yang warna merah ni akan jadi besar. Dia akan jadi kembang, expand. Sebab itulah bila suhu panas dia akan naik. Dia akan jadi banyak, dia akan naik ke atas sebab dia dah mengembang. Kalau suhu ni sejuk, kalau kita letak dalam peti ais ke kan, okey, termometer ni warna merah ni dia akan jadi kecil. Dia akan kecut. Dia akan kecut. Dia akan jadi turun ke bawah. Kita guna benda ni dalam termometer supaya kalau kita letak dekat. Ya, betul. Okey. Dia terlalu sejuk sampai tak ada warna merah tukar. Betul, dia akan turun sampai ke bawah sekali, sampai kecil sangat. Okey. Kalau panas sangat dia akan naik sampai tinggi. Sebab itulah kalau kita cek suhu, kalau kita guna benda ni tadi, kita cek suhu dia panas, dia naik ke atas merah ni. So lama-lama kita kena pergi klinik sebab demam, suhu tinggi. Okey. Nanti siapa yang dah ada ambil Little Kelly Scientific boleh cuba cek guna benda ni, okey, termometer. Okey. Sekejap lah tak ingat apa benda tu. Afi punya dah ada. Dah pecah. Dah pecah. Macam mana boleh pecah? Sebab letak dalam peti ais lama sangat habis tu dah pecah. Ya Allah, kenapa letak dalam peti ais? Okey. So Tapi Zara punya tak jadi. okey, nampak tak gambar ni? Okey, nampak tak? Nampak tak yang warna merah kat dalam ni? Dalam mercury dalam termometer ni, nampak tak? Tengok, bila hot, bila panas, dia akan jadi apa kat warna merah ni? Dia akan expand. Ya, dia akan naik tinggi. Kenapa hot ni naik tinggi sampai 100 kilometer? 1 kilometer. Dia tak panggil kilometer, dia panggil darjah Celsius. Okey, 100 degree Celsius. Bila dia dah sejuk, sebab memang sifat mercury macam tu. Bila dia panas, dia akan jadi mengembang. Bila dia sejuk, dia akan mengecut. Okey? Jangan tanya kenapa. Teacher belajar sampai situ je dulu. Okey. Dia cakap mercury memang macam tu. So, bila kita letak dekat sejuk, dia akan jadi kecut dan turun ke bawah. Okey? That's it. Nampak ni? Kalau sejuk, dia akan turun ke bawah. Bila panas, dia akan naik ke atas. Okey, contoh hot items. Apa benda yang panas? Hot. Sun. Apa dia? Iron. Ni? Fire. Hair Hair dryer. Siapa ada hair dryer kat rumah? Ini? Kettle. Okey, kettle. Okey, ni. Yang tadi kita guna atas dapur. Dia bunyi panas, jangan pegang, okey, hati-hati, jangan main benda panas. Okey, electric kettle.
Microwave ataupun oven kalau nak masak kek. Okay. Oven. Toaster kalau kita nak bakar roti panas. Roti bila dah keluar dia jadi panas tak? So hati-hati benda-benda panas kita jangan main, okay? This is sun. Air fryer. Betul. Okay, these are cold items. Okay, contoh bagi tahu teacher, apa contoh benda yang sejuk? Salji lagi? Ais, pandai lagi. Lagi yang boleh rasa sejuk. Makanan beku. Yang awak suka makan tu apa? Ice cream. Yes, ice cream. Okay, ini adalah contoh dia. Kalau yes, air conditioner. Kalau okay, raining. Kalau hujan air sejuk ke air panas turun? Fridge. Ice cream. Fridge kita ais kan? Betul. Cuba bayangkan kalau air hujan turun tu panas, apa jadi dekat awak? Melecur. Sebab tu Allah jadikan air hujan ni sejuk, tak panas. Apa tadi? Apa dah tak dengar? Okay, this one apa? Fridge. Dah tak dengar. Ice cream. Snowman. Ice cream. Kita kata tadi hujan tu rasa sejuk ke panas air hujan? Sejuk. Bayangkan kalau hujan panas. Okay, snowman. Ya? Ya Zahid? Pergi toilet. Okay, boleh. You can go to the toilet. Nanti datang kembali. Okay, nak habis dah sikit lagi. Ice cube. Pandai, ais. And then cold water. Kalau beli kat kedai ke, ambil dalam peti ais ke. Ice cream tu apa? Ice cold tu maksudnya air sejuk. Letak ais dalam tu, letak air. Lepas tu dia akan jadi air sejuk. Macam Milo ais. Dah habis lah. Kopi ais. Okay. Vitagen. Okay. That's all for today class. Alhamdulillah. Kita tak ada kerja homework. Maya nak homework ke? Maya nak homework Maya? Okay, ada homework. Okay. Ada homework dia bagi. Artisha ni siapa pula? Okay, siapa yang dah ambil buku, boleh buka buku ni. Okay, nampak tak? Okay, buku ni 6 Pillars of Iman. Sama dekat dalam buku tu, dalam slide tu. Kalau sains. Kalau sains dia akan tunjuk lagi. Okay. Okay, boleh buat buku. Allah mak, dengan teacher pun hilang sekali. Gambar teacher pun hilang. Okay, boleh buat page last sekali. Page 37. Page 37 ada sama dekat dalam ni. Ni. And then teacher akan bagi worksheet yang ni untuk buat 6 Pillars of Iman. Okay, ni untuk diniah worksheet. Okay. The next one is buku sains. Sebab tak buat lagi kan buku sains yang ni. Ada dalam tu heat energy, awak kena color. Heat energy makes us feel hot. Jadi cari kat mana yang ada gambar heat energy. Gambar aktiviti yang menghasilkan heat energy yang panas tu. Color. And then yang kedua ni adalah kena color electrical gadget that produce heat. Color the objects below. Kalau semua benda ni membuat rasa panas, okay, kena color. Yang last kali ni adalah hair dryer. Betul, hair dryer, okay. Okay, ini pula untuk buat eksperimen. Okay, eksperimen. Tadi teacher kata kena buka ke otak saintis sikit, ambil termometer kan? Betul tak? So, kat rumah kena buat eksperimen, ambil 3 cawan air. Letak air yang pertama, letak hot water. Yes, air panas. Yang kedua air suam dan yang ketiga adalah air sejuk, air dalam peti ais tu. Dalam peti ais. So tiga cawan air. Lepas tu awak masukkan ni, pegang dia dalam cawan. Masukkan dia dalam cawan. Lepas tu tengok berapa suhu dia. Tulis nombor dekat sini. Tengok berapa dia tulis. Lepas tu awak kena tulis dalam buku ni. Tengok hot water. Kena lukis dia kat mana. Kena tengok dia kat nombor berapa. Okey, contoh hot water. Awak ambil hot water tu, dia baru je masak air tu, dia punya suhu sampai sini. Color sampai sini. Okey, color semua.
and then tulis kat bawah ni berapa. Kalau air water biasa, air suam, air masak biasa tu, contoh suhu dia kat sini. Oh, nak tukar macam. Color sampai sini and then tulis nombor berapa, 20. Kalau cool water ni air sejuk, air dalam peti ais tu, contohnya suhu dia kat sini je. Tulis berapa kat sini, okay? Tapi kena hati-hati, Kenapa kena teacher asyik tulis 0000? kita buat tanda bulat. Kita tak tulis nombor je. Nanti awak kena tulis sendiri, okay? Tapi kena buat dengan mama atau papa, okay? Jangan buat sendiri sebab air panas tu bahaya. Kalau awak kena air panas nanti dah tak boleh belajar dekat Zoom. Kena pergi duduk hospital. Teacher. Teacher Ya. tapi Afiq tak semua dah pecah tapi macam mana nak buat? Betul ke Hafiz pecah? Macam mana boleh pecah Hafiz? Pelik teacher. Hafiz guna tu lah. Sebab dah sejuk sangat. Kenapa Hafiz letak dalam peti air? Pelik teacher. Okay. Tak apa. Kalau siapa yang tak ada benda ni, boleh guna termometer yang tembak-tembak tu. Okay? Apa? Yang tembak tu macam mana? Yang macam kat school. Ada tak yang tembak dekat school tu? Nanti tanya ibu ada tak termometer. Macam mana? yang teacher check suhu masing-masing tu, temperature. Guna termometer teacher warna purple tu. Oh, cek suhu. Yang check suhu tu nama dia termometer. Tak ada pun Apa dia? kat rumah. Ada. Duduk kat mana? Teacher dekat school. Tak ada. Rumah dah rosak. Okay kelas, jom. Kita dah habis. Jom recite doa after study. Bismillahirrahmanirrahim. Glory be to Allah and all others before him. I bear witness there is no God but I ask forgiveness from you and to you I will be written. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Amin. Okay. Pelik teacher. Kenapa Zoom hari ni tak berhenti? Dia masih sambung sampai habis. Alhamdulillah. Okay. Thank you class. Thank you, teacher. Okay. Thank you. InsyaAllah see you again next week. Okay. Kita kali berjumpa. Okay. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam, teacher. Waalaikumsalam. Thank you class. Thank you, teacher. Sorry class. I'm sorry, teacher. I love you class. I love you, teacher. Bye. 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 Bye.